أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة من عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بدأت كلامي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan imam yang mengimami solat maghrib kita pada malam ini, seterusnya pimpinan Masjid Al-Fattah dan juga media Al-Fattah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin berasa tak selesa sikit. Banyak ulat pula malam ni. Biasa tak ada ulat. Ke lepas hujan sini? Lepas hujan tadi? Ada hujan? Mudah-mudahan itu tanda barakah bumi Kuantan ini kita didatangi oleh ulama daripada Kelantan pada malam ini, kan? Semua orang tahu dia akan membicarakan tentang isu-isu hudud yang terkini, ya, teknikal insya-Allah. Jadi kalau rasa tak selesa tu tak apa, dalam gelap pun. Kita dulu zaman pelita. Ana sempat zaman pelita ni tuan-tuan. Kan? Tutup lampu pun tak apa. Kan? Ana tadi tengok semayang 3-4 ekor duduk tengah ni. Tak berapa selesa. Kalau rasa ni tutup tengah, buka tepi. Biar dia lari ke tepi. Walaupun hitam, anak ni hitam tuan-tuan, hitam si tampuk manis insya-Allah. Tapi taklah lebih kurang hitam macam orang lembaga tabur haji tu je. Boleh nampak je insya-Allah. Boleh ya? Boleh nampak tuan-tuan? Insya-Allah. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun berada dalam bulan akhir Rajab, masuk 18, 19 hari ni, ke-20 dah. Ya, maknanya kita hampir kepada masuk Syaban dan juga Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa kita untuk terus bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, pada kali ini. Kerana apa tuan-tuan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat memuliakan bulan Ramadan ini kerana di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya, ya, tercatat sirah, diturunkan kalamullah, kalam suci yang Allah Taala berikan kepada kita sampailah kita boleh baca pada hari ini. Dan dengan sebab Al-Quran dan juga sebab Islam itulah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri taufik dan juga hidayahnya, inayahnya kepada kita, lalu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tentulah, ya, seperti orang-orang yang lain, sahabat kita daripada kaum yang lain, menyembah berhala, batu-batu, pokok-pokok, gunung ganang, bukit buka dan sebagainya, menyembah matahari, bulan dan bintang. Tetapi kerana rahmatnya yang Allah Ta'ala turunkan Nabi SAW untuk menyampaikan Islam kepada kita, maka Islam tu sampailah kepada kita pada hari ini, dan kita tidaklah menjadi penyembah kepada berhala, dan mudah-mudahan kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Tuan-tuan, tak selesa minta maaf lah, anak ni sampai ke kaki dah naik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan kamu, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi
rahmat bagi semesta alam. Nabi ni Allah Ta'ala utus merentas kaum, warna kulit, zaman dan tempat. Kita pergi ke China ada orang Islam, kita pergi ke India ada orang Islam. Kenapa? Islam ini bukan khusus untuk sesuatu kaum sahaja, bukan untuk Arab sahaja, tetapi untuk seluruh alam. Dan risalah yang Nabi bawa, iaitulah Al-Quran, kalam Allah, memansuhkan syariat sebelumnya dan memansuhkan syariat yang ada pada ketika itu, iaitulah syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang sesuai zamannya sampailah pada hari ini, iaitulah syariat Islam berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natijah daripada kita sebut sesuai sepanjang zaman, lalu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, segala hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala wajib kita daulatkan sampailah ia tertegak sampai pada hari ini. Dan selagi ia belum tertegak, maka wajiblah bagi kita individu, jamaah untuk menegakkan semua yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup kita ada tabung haji je tuan-tuan. Tabung haji untuk selamat dari ni kan. Main-main tuan-tuan, tabung haji untuk selamat dah. Kita simpan, tapi ada tangan-tangan yang tidak amanah, yang mereka melakukan pengkhianatan lah kepada kita. Hari ni isu ni berlegar. Kalau orang miskin macam kita, tuan-tuan, orang miskin dia curi tabung masjid je, katalah. Tapi kalau orang kaya tuan-tuan, bukan tabung masjid lagi, tabung haji dicuri tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu hebatnya bila mana amanah itu tidak berada di tangan yang benar. Sebab tu Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan dan melengkapkan tugas kenabian yang terdahulu, yang mana Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama terakhir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling luas hukum hakamnya, yang paling mendalam bimbingannya, paling menyeluruh dan sempurna aturannya, paling sesuai dan memenuhi keperluan kehidupan kita, yang merupakan cara hidup yang paling bermanfaat dan sesuai sepanjang zaman. Yang mana istimewanya syariat Allah Subhanahu wa taala ni, dia bersesuaian dengan fitrah manusia apa sahaja dan mampu menyelesaikan semua masalah. Fitrah paling mudah lah tuan-tuan. Kalau katalah kita letak motor kita situ, curi dia orang. Contoh ni tuan-tuan, ana pernah sebut gitu, kena curi betul dekat Masjid Ar-Rahman, surau Ar-Rahman Pematang Badak. Siang pakcik tu motor keris baru, selesai ustaz cerita buat hudud, buat potong tangan tadi, kena curi motor siang pula tuan-tuan. Contoh kita lah tuan-tuan, kalau orang kampung lah, ingat masa aki kita dulu, wan kita dulu, budak ni kalau kau dapat lah tangan kau, kerat tangan dia. Nampak tuan-tuan, makna fitrah kita, kalau orang buat jahat sampai tarak tu kali, curi pula benda yang sangat mana bermanfaat bagi kita, kita bukan kata kita kerat tangan dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah merakamkan dalam Al-Quran, orang yang mencuri, baik lelaki maupun wanita, mereka ni dikerat tangan mereka. Allah Ta'ala beri dah panduan bagi kita. Tapi hari ini orang Islam, khususnya orang Melayu, mereka semakin lupa kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana hukum Allah telah ditinggalkan. Antara ilmu yang semakin hilang dalam dada manusia hari ini, ilmu mawarif. Berapa ramai yang menguasai ilmu mawarif? Masuk anda sendiri pun tak dapat menguasai dengan baik. Kenapa? Kita telah tinggalkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Kita dapat satu alternatif yang lain, kaedah yang lain, lalu kita tinggalkan hukum sebahagian daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hukum-hukum yang Allah Taala tetapkan dalam bab jinayah, curi, zina, merampok dan sebagainya. Kenapa manusia tidak lagi berhukum dengan hukum Allah? Kerana semakin lama telah ditinggalkan oleh manusia dan semakin lama hilang daripada dada manusia, dan tanpa mereka sedar dan mereka tak tahu pun adanya hukum-hukum ini yang Allah Ta'ala beri kepada kita sesuai sepanjang zaman dan menepati kehendak fitrah manusia itu sendiri. Kerana mereka tidak nampak manisnya, cantiknya hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
InsyaAllah malam ni sikit-sikit je. Kita akan dengar kupasan lebih menarik dan lebih kemah lagi pada malam ni selepas Isyak. Jadi tunggu jangan balik tuan-tuan. Ya. Dan dia kata lagi, sebab tu dia kata sistem hidup yang Allah Ta'ala buat ini dapat menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala beritahu kita dalam suratul Baqarah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu yang melaksanakan hukuman qisas ataupun undang-undang jenayah syariat Islam ini, kata Allah, hayatun, ada jaminan kehidupan yang Allah Ta'ala nak beri pada kita, jaminan keamanan, jaminan keselamatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita tuan-tuan bila kita melaksanakan hukum hakam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Tapi manusia tak faham, ya? Mereka tak tahu. Lalu apa yang berlaku pada hari ini kita tengok. Kita dah cerita banyak kali, Ana sendiri pun cerita banyak kali. Nak pergi kita ke masjid ni tuan-tuan, berapa banyak. Kalau kena pula pergi suami isteri, ya? Ayah-ayah dan ibu-ibu pergi sekali, tak ada anak di rumah, habis kunci kita pintu kita kunci belakang, kunci pintu dapur, kunci tingkap, kunci pintu ni, kunci gerai, kunci pagar dan sebagainya. Takutnya kenapa? Ramainya penjahat-penjahat pada hari ni, perampok-perampok dan sebagainya. Kemarin tadi ke belajar dalam WhatsApp, di mana di Lepah, 2 orang ditangkap Indon. Datang daripada mana tuan? Daripada KL. Semata-mata buat benda curi. Ada seorang dapat tangkap, seorang dapat lari. Dan mungkin ada pondok perani di dalam tu, ada orang-orang kita yang menunjukkan tempat-tempat dan sebagainya. Kerana apa? Manusia tidak lagi takut kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak, Allah Ta'ala hilangkan rasa keamanan, rasa keselamatan dalam diri umat Islam pada hari ini. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dia kata lagi, ia merupakan sebenar-benar jaminan, ya, untuk menjaga hak-hak orang ramai, kebebasan serta nilai-nilai hidup mereka, mencegah sebarang pencerobohan terhadap keperluan hidup manusia, merangkumi harta, maruah dan darah mereka, sebagaimana ia juga menjamin ketamadunan ummah yang berasaskan tauhid yang berfungsi sebagai khalifatullah. Maknanya yang Allah Ta'ala beri pada kita hari ini tuan-tuan, lengkap dah. Hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lengkap dah. Bukan sahaja bab ibadat lengkap, bukan sahaja bab munakahat lengkap, bukan sahaja bab muamalat telah pun lengkap, bahkan bab jinayah. Nak menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berlaku pada kita hari ini. Bab zina tuan-tuan, manusia cari alternatif hari ini nak selesai masalah zina. Mereka buat sekolah yang menempatkan ibu-ibu yang berzina. Adakah menyelesaikan masalah? Di mana? Di Melaka rasanya. Dibuat ni sekolah ataupun tempat perlindungan, letak anak-anak zina dan ibu-ibu zina. Tak baik ke ustaz? Okey, bagus. Tetapi kita tanya, adakah menyelesaikan masalah zina yang berlaku pada hari ini? Mudi-mudi yang bercampur laki dan perempuan, tak kira halal dan haram dan sebagainya, berperleseran di merata-rata tempat, di bandar dan sebagainya. Anak sini banyak sini anak-anak murid belaka kan. Kadang-kadang aku duduk traffic light mata badak tuan-tuan, ya. Kita parkir sebelah dia dengan motor, duduk dengan power dia. Gitu nonggeh duduk atas motor. Siap kadang-kadang dia kenal kita, dia senyum kita tuan. Punyalah maknanya tak takutnya kan, pada undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ini. Kenapa? Tidak ada pencegahan, tidak ada pelaksanaan. Sebab tu dia kata syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai penyelamat. Yang mana dia kata menyelamatkan manusia daripada kerosakan. Hari ni kita belum buat lagi hudud ni. Siapa takut tuan-tuan? Habis belaka takut. Baik Cina, baik India, baik orang Melayu, baik orang Islam, semua takut belaka. Belum buat lagi. Nampak? Ya, maknanya hebatnya undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagai-bagailah tahmahan dan sebagainya, persepsi dan sebagainya. Tak lari juga orang yang mempunyai bidang-bidang keilmuan dalam agama juga menaruh persepsi dan juga memberi bagai-bagai pendapat. Ada yang kata tak kondusif dan sebagainya, kan? Tapi maknanya, ya, kerana apa? Nampak? Kerana cantiknya undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi bila laksana? Apatah lagi bila dilaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya? Yang mana dia kata kerana ia boleh diselaraskan dengan ciri khusus
kehormatan diri serta kemuliaan, mengatur kehidupan serta urusannya, untuk mengatur hubungannya dengan Tuhannya dan membatasi hubungannya dengan individu serta masyarakat. Dan dia kata menyelesaikan setiap persoalan yang berlaku dalam masalah sosial kepada masyarakat pada hari ini. Kita tengok lagi dia kata apa dia objektif undang-undang jenayah syariat Islam ini. Hari ini tuan-tuan, kalau kita bicara tentang undang-undang di Pahang sendiri, dalam Mahkamah Jenayah Syariah Pahang sendiri pun kita dah ada hukuman, contohnya ataupun kesalahan minum arak, ada dah. Dalam Enakmen Negeri Pahang sendiri ada dah. Tetapi hukumannya itu adakah bertepatan seperti yang termaktub dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita nak buat penambah kebaikan, nak perbetulkan supaya hukuman itu bertepatan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab zina ada dah, persetubuhan haram disebut. Dah ada. Cuma lagi hukuman itu setakat perkara 356. Apa perkara 356? Ingat tak perkara 356? Batasannya 3,000 denda. Lepas tu apa lagi? Tuan-tuan ingat tak? Ana pun tak ingat. Tu tanya. Kan? Batasan setakat had Mahkamah Jenayah Syariah tu perkara tu saja. Kan? Tak lebih daripada mungkin 3 tahun penjara, 5 kali 5,000 denda, 6 kali sebatan. Setakat tu saja. Kan? Jadi maknanya kalau kita tengok hukuman zina sekali berapa? 100 kali sebatan. Contohnya minum arak 40 kali sebatan. Bahkan riwayat yang lain sebut 80 kali sebatan. Tapi kita hanya setakat tak lebih daripada 6 kali sebatan. Hak ni kita nak pindah, kita nak pindah yang tak bawa private bail contohnya yang di Kelantan, bawa ke parlimen. Sampai hari ni masih belum dapat lagi kita, maknanya bawa masuk ke dalam parlimen tu. Atas beberapa lah teknikal yang akan diperjelaskan oleh Tuan Guru Ni'amah kita yang datang pada malam ni, insya-Allah. Dan dia kata lagi, pertama dia kata 5 maslahah undang-undang jenayah syariat Islam ini, yang mana dia kata menjaga agama Islam tu sendiri, menjaga nyawa, menjaga akal fikiran, keturunan dan harta benda. Ini semua adalah kerana kehidupan manusia bergantung pada maslahah dan kepentingan tersebut. Bahkan tidak ada maknanya hidup seseorang jika maslahah tersebut tidak dijaga dan tidak dipelihara. Maknanya Islam jaga. Islam jaga agama kita ni sendiri. Islam jaga akal fikiran, keturunan, harta benda, semua Islam jaga. Yang mana manusia kata hari ni tak relevan, tak sesuai, dan sebagainya, tidak kondusif dengan masyarakat. Hak sebut tak kondusif ni bukan orang calang-calang, tak. Orang hebat sebut tak kondusif, kan? Nampak? Pertama dia kata menjaga agama Islam itu adalah suatu kewajipan kepada setiap Muslim supaya akidahnya sentiasa bersih daripada syirik dan khurafat. Untuk itu jika ada di kalangan orang Islam yang rosak akidahnya, hendaklah dijaga dengan mengenakan hukuman riddah. Riddah ni maksudnya murtad, keluar daripada agama. Sampai peringkat dia keluar daripada agama. Berapa ramai didedahkan oleh Mufti Perak, kan? Orang-orang Melayu yang keluar daripada agama Islam, yang murtad. Hari ini tidak ada maknanya penjagaan khusus, nama khusus ataupun hukuman khusus yang dikenakan kepada orang yang keluar daripada agama Islam. Tetapi undang-undang Allah SWT jaga agama itu sendiri dengan dikenakan hukuman riddah. Manakala dia murtad, dia enggan bertaubat, maka boleh dibunuh. Kenapa? Kalau tidak, kalau dibiarkan, mereka ni akan mempengaruhi orang lain keluar daripada agama dan sebagainya, kan? Jadi maknanya sebab peringkat begitu sekali. Yang kedua, menjaga kehormatan nyawa, di mana setiap orang berhak untuk hidup dengan aman dan damai. Undang-undang Allah dia jaga setiap orang berhak untuk hidup aman damai. Islam juga melindungi tubuh badan daripada dicerobohi. Bagi melindungi hak-hak tersebut, Islam memperuntukkan hukuman qisas, yang mana hukumannya adalah setara dengan
kesalahan yang dilakukan. Ya, kita tengok baru ni tuan-tuan, ya, bagaimana ya, 2 orang anak yatim yang kematian ibu dan ayahnya dan juga adiknya berapa? 6 bulan kan, yang terlibat dalam kemalangan tersebut kan, membabitkan berapa? 3 buah kereta Myvi kan. Semalam anak tengok berita ya, hari ni 2 orang daripada pemandu itu akan didakwa di mahkamah kan. Belum sabit kesalahan lagi maknanya betul ke salah, tapi didakwa pada hari ni, akan dibicarakan pada hari ni. Siang tadilah gamaknya ya. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan ya, kalau undang-undang sivil tuan-tuan, apakah pembelaan kepada 2 anak yatim ni? Tak ada tuan-tuan. Hanyalah simpati, mungkin datanglah Siti Nurhaliza, datanglah pak-pak menteri yang lain pergi jumpa dan sebagainya, usap-usap kepala, cium-cium sikit balik, contohnya kan. Tapi apakah pembelaan sebenarnya yang diberikan oleh hukuman sivil kepada anak yatim 2 orang ini? Tidak ada tuan-tuan. Yang kenanya siapa? Orang yang melibatkan kemalangan tersebut sampai melibatkan kematian kepada 2 orang, ibu ayahnya tadi. Maka mereka ni mungkinlah dikenakan hukuman-hukuman yang setimpal dengannya berdasarkan kepada hukuman sivil sedia ada. Tapi kalau dalam undang-undang Islam ya, 2 orang ataupun mereka yang menyabitkan ataupun mendatangkan keceraian sampai melibatkan kematian akan dikenakan hukuman qisas ataupun yang setara dengannya, boleh berpindah pada ta'zir dan sebagainya. Dan mereka boleh dikenakan diat, denda kepada mereka supaya membayar ganti rugi balik kepada 2 orang anak yatim ini ya. Berdasarkan kepada kaedah, kalau kita buka kitab Fiqhul Manhaji contohnya, dia ada ya, satu nilai nyawa manusia itu bersama dengan berapa nisbah. Contohlah, anak pun dah tak berapa ingat, boleh buka balik semak. Contohlah kita ambil 100 ekor unta, satu nilai nyawa manusia 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta berapa nisbahnya tuan-tuan hari ni harganya? Kita ambillah 10,000. Kalau 100 tidakkah 1 juta? Pembelaan yang Allah Ta'ala beri ya, hukuman Islam beri kepada anak ini, dia dapat ganti rugi 1 juta. Contoh ya. Nampak tuan-tuan, indahnya hukuman Islam itu, dia jaga sampai peringkat jaga anak-anak yatim ni tadi. Yang mana sivil tidak dapat membela keperluan ataupun kehendak ataupun apa yang telah berlaku kepada anak-anak yatim ini tadi. Contohnya kesalahan rogo tuan-tuan, dalam hukuman sivil yang dikenakan hanyalah kepada perogoh tersebut. Mungkin kena 20 tahun penjara, berapa kali sebatang. Apa yang berlaku kepada mangsa rogo tersebut? Dalam hukuman undang-undang sivil tidak ada pembelaan tuan-tuan. Dahlah mungkin dia kena rogo lagi, malu lagi, menanggung malu dan sebagainya, terpaksa pula mungkin mengandung anak yang luar daripada nikah tadi dan sebagainya. Tetapi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala menjaga juga kepada mangsa rogo tersebut. Allahu Akbar. Manusia hari ini mereka berperang dalam keadaan mereka tidak tahu jahil dan sebagainya. Kalaulah mereka tahu dengan baik ya, manisnya, cantiknya undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala ini, tentulah mereka akan berpegang dengan sekemah-kemahnya dan mereka akan kembali kepada agama dan juga aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau isyak bagi tahu tuan-tuan, kita berhenti tepat isyak insya-Allah supaya kita nak beri laluan ya program kita selepas ni. Yang ketiga dia kata, akal fikiran wajib dijaga daripada sebarang kerosakan disebabkan meminum arak dan minuman yang memabukkan. Untuk memelihara kepentingan ini diadakan hukuman kerana minum arak dan seumpamanya ya. Jadi maknanya Islam ni jaga ya, sampai akal fikiran kita pun dijaga juga ya, supaya tidak berlaku sebarang kerosakan disebabkan apa? Minum arak contohnya, ataupun minuman-minuman yang memabukkan dan sebagainya. Jadi untuk memelihara ni ya, kepentingan ini dijadikan ataupun diadakan hukuman kerana minum arak dan seumpamanya. Islam jaga supaya orang Islam jangan minum arak. Kalau minum arak, inilah hukumannya. Contohnya 40 kali sebatan ataupun 80 kali sebatan yang dikenakan kepada peminum arak tersebut ya. Sampai gitu Islam jaga kita. Jangan buat perkara yang memabukkan ataupun mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri ya. Yang keempat, Islam memerintahkan supaya keturunan
umat manusia dijaga agar setiap anak yang lahir ada ibu bapa yang sah untuk menjaga keturunan daripada dirosakkan, maka diadakan hukuman kerana kesalahan zina dan juga qazaf. Nampak tuan-tuan ya? Ana hari itu ada wakil kepada ZAM minta edar pada masjid-masjid, antaranya Masjid Al-Fattah yang dikeluarkan oleh PAS kawasan Kuantan ya, satu handsbill ataupun pamphlet kecil besar buku ni ya, kesalahan 7 kesalahan jenayah hudud. Mungkin kalau tuan-tuan semain Jumaat 2-3 minggu yang lepas mungkin ada dapat lah, ada sampai yang tu tak ada kot ya? Ada antara Masjid Al-Fattah ni anda minta ya. Kita edar lebih kurang 3-4 ribu kita edar ke masjid-masjid ya, Indopura, Batu Tiga, Tamat Guru dan sebagainya, kita minta edar kan. Jadi maknanya sekurang-kurangnya kita ingat benda bila sebut hudud ini, kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam hudud tu kita ingat, zinanya, qazahnya, curinya, merampaknya, murtadnya, apa lagi ya, memberontaknya dan sebagainya. Ada 7 perkara ya. Dan dikata lagi mana hilang pula tadi ya? Islam jaga keturunan tu sekali, dahlah jaga akal fikiran ya, jaga agama, jaga kehormatan nyawa, tak boleh bunuh ikut dai dan sebagainya, jaga pula keturunan supaya tidak berlaku baru hari ni ya, alhamdulillah comel juga. Ni antara yang dikeluarkan oleh PAS kawasan Kuantan ya, tuan-tuan boleh tengok ya. Kita tengok yang pertama tadi, minum arak tuan-tuan. Meminum arak atau minuman yang memabukkan, sama ada dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, tak kira minum banyak ke sikit ya, dia disabitkan di bawah kesalahan jenayah hudud ya. Dan kita kena beri faham kepada masyarakat, hudud ni untuk penjenayah untuk orang yang tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan jenayah. Apa perlunya kepada takut dan sebagainya? Apa perlu kepada menyanggahnya dan sebagainya? Apa perlu kepada menolaknya dan sebagainya? Bahkan kesalahan ini untuk pelaku-pelaku jenayah. Contoh merampak ya. Merampak sama ada secara individu ataupun berkumpulan dengan bersenjata untuk tujuan merampas harta, membunuh, menakut-nakutkan, mengugut dengan kekerasan ya, merampak ya. Bila sebut merampak ni biasanya berkumpulan. Bila mencuri ni biasanya seorang ataupun 2 orang biasanya kan. Tapi bila berkumpulan ya, biasanya dengan senjata, biasa mengakibatkan kecederaan ya, ataupun dengan keadaan menakut-nakutkan dan sebagainya. Yang berlaku pada rumah-rumah yang kita dengar hari ni ya, sampai letak pisau dekat leher dan sebagainya datang 2-3 orang bawa parang dan sebagainya, tutup muka ya, mengugut akan cederakan anak dara kita dan sebagainya. Mereka ni kalau ditangkap boleh disabitkan di bawah kesalahan jenayah hudud, iaitu hirabah, dalam bahasa Melayunya merampak. Qazaf, membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci keturunannya. Tuan-tuan boleh tengok situ. Dalam masa yang sama gagal membawa 4 orang saksi lelaki yang adil ya. Mana buat tuduhan zina ataupun buat tuduhan liwat juga masuk bawah ni. Cuma tak sebut dalam ni. Dalam kitab Fiqhul Manhaji dia jelas lagi ya. Termasuklah tuduhan liwat dan sebagainya masuk bawah kesalahan qazaf. Mereka ni boleh disabitkan di bawah kesalahan qazaf. Yang seterusnya burah ya. Burah iaitulah segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka terhadap ulil amri ataupun imam ataupun pemerintah ataupun kerajaan yang adil yang menjalankan hukum hakam syariat Islam. Maknanya ya, kalau ada sekumpulan kata sekumpulan kelompok manusia yang tiba-tiba bangkit melawan pemerintah Islam pada ketika itu dengan syarat pemerintah Islam itu menjalankan hukuman Allah, maka pada ketika itu mereka boleh ditangkap ya, dengan disabitkan di bawah kesalahan burah, sehingga boleh mengancam nyawa manusia, mengancam pemerintahan dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya ya. Untuk mudah tuan-tuan nak faham bab hudud ni, tuan-tuan boleh buka kitab Fiqhul Manhaji je. Syarat asas. Bahasa dia mudah ya, diterjemahkan dan insya-Allah kita boleh faham ya.
Dan yang seterusnya, buruh ni dulu ada isu kan. Ada mufti yang menyebut ya, orang yang melakukan demonstrasi apa itu, GST ke apa anda pun tak ingat, mereka gelar sebagai buruh dan sebagainya. Kita kena tengok balik ya, pemerintahan Islam pada ketika itu, adakah pemerintahan yang benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala? Adakah mereka ni layak digelar sebagai buruh dan sebagainya kan? Kena tengok ya. Sebab kalau kita buka kitab Fiqhul Manhaji bab jizyah contohnya, bab jizyah ni cukai kepada orang bukan Islam ya. Pemerintah dia kata, pemerintah Islam kena dengar sekiranya jizyah yang dikenakan kepada orang bukan Islam itu terlalu tinggi contohnya. Katalah mereka ni buatlah demo contohnya ya, orang bukan Islam ni buat demo supaya minta turun sikit kadar jizyah tersebut, maka pemerintah Islam berhak dengar mereka. Tak boleh nak tangkap mereka ikut dah sumbat dalam penjara, tak boleh. Itu dalam pemerintahan Islam, kita baca dalam kitab Fiqhul Manhaji. Apatah lagi bila orang Islam yang cuba maknanya menyuarakan pandangan-pandangan berkenaan sesuatu isu melibatkan cukai dan sebagainya ya. Yang seterusnya, murtad, keluar daripada agama Islam ataupun membatalkan akidahnya dengan perbuatan ataupun i'tikad ya, dan juga keyakinan. Perkataan, perbuatan dan juga i'tikad ada tertinggal itu ya, dan juga keyakinan. Maknanya yakin dia tu memang mengaku dia murtad, maka mereka ni boleh ditangkap dan diminta bertaubat ya, sekurang-kurangnya 3 hari ya. Kalau enggan juga bertaubat, memang tak nak dah, putus asa dah dengan Islam ni ya, dan mereka ni boleh ya dikenakan hukuman bunuh. Kenapa? Boleh menyebabkan ya, maknanya mereka ni nanti mempengaruhi orang lain pula supaya keluar ataupun murtad daripada agama Islam. Yang terakhir tadi, berzina, melakukan persetubuhan zina ataupun tanpa nikah yang sah menurut syariat Islam. Ini 7 jenis kesalahan hudud ya. 7 jenis kesalahan hudud ya, yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh ya. Cuma dalam bab buruh tu dia ada sedikit berlaku, maknanya pandangan ulama ada yang tidak meletakkan buruh ni di bawah hudud ya. Maknanya 6 sahaja ada juga ya. Seperti yang berlaku di Kelantan, rasanya buruh ni tak ada. Nanti boleh dapatkan penjelasan dengan Tuan Guru Ustaz Ni'amah insya-Allah. Dan yang terakhir dia kata harta benda juga wajib dijaga ya, supaya tidak dicuri dan dirampak. Untuk menjaga harta benda itu diadakan hukuman potong tangan kepada pencuri dan perampok kan? Potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihum. Curi lelaki, curi perempuan, dipotong tangan mereka ni keduanya kan? Kita tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia tahu dah kita ni macam mana. Bila buat curi, Allah Ta'ala guna perkataan as-sariqu was-sariqatu, curi lelaki, curi perempuan. Maknanya hak curi ni banyak orang lelaki kan? Hak curi ni, bila sebut curi ni banyak orang lelaki, tak ada ke orang perempuan? Ada kan? Curi susu contoh kat pasar raya, banyak kita dengar orang perempuan curi kan? Curi susu, curi pampers anak dan sebagainya kan? Maknanya ada. Tapi bila sabit je curi ni, Allah Ta'ala sendiri guna as-sariqu was-sariqatu, curi lelaki dan juga pencuri perempuan. Tapi bila bab zina, Allah Ta'ala gunakan perkataan mu'annas ataupun perempuan, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan juga penzina lelaki. Nampak maknanya cerita banyaknya orang perempuan. Bila sebut perzinaan ni banyak melibatkan orang perempuan ya. Kerana apa? Sifat orang perempuan tu sendiri ya, comel Allah Ta'ala buat dia, daripada atas ke bawah semua comel. Dan comel ni jadi menyebabkan rangsangan-rangsangan yang mana bila tidak ada diikat dengan panduan akidah yang betul, yang sahih, yang mantap, maka berlakulah perkara-perkara membabitkan zina, pelacuran dan lain-lain ya, liwat dan sebagainya. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni tahu dah fitrah manusia ni kan? Tak ada ke pezina lelaki? Ada, Allah Ta'ala sebut yang kedua kan? Maknanya ada juga disebabkan lelaki dulu yang mula buat zina ni, tetapi maknanya punca banyak datangnya daripada perempuan tu sendiri kan? Dengan pakaiannya, tak menutup auratnya, dengan memang sengaja menggalakkan lagi supaya orang minat, suka pada dia, tertarik pada dia, lihat pada dia dan sebagainya kan? Jadi makna fitrah Allah Ta'ala tahu dah keadaan kita semua ni manusia ni ya. Pukul berapa isyak tuan-tuan?
8 5 minit lagi. Okey, 5 minit lagi. Yang terakhir tuan-tuan, ya. Yang terakhir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, hubungan syariat Islam dengan akidah. Mula-mula kita buka suratul Baqarah, Allah Taala tanam akidah dah pada kita. Lepas je kita baca Fatihah, kita mula-mula kita buka Quran, baca je surah Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua, Allah tanam akidah dah pada kita. Kan? Allah Taala sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah Taala sebut dah Alif lam mim. Tidak ada sebarang syak padanya. Iaitulah pada apa? Pada ayat Allah, pada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia kata menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, hudan lil muttaqin. Tak ada keraguan dah pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Taala tanam akidah dah pada kita, kan? Maknanya Allah Taala suruh kita perhatikan betul-betul bahawa apa yang Allah Taala turunkan ini tidak ada keraguan padanya, bahkan ianya syumul, sempurna, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak lagi ayat yang lain. Contoh dalam suratul Maidah, Allah Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kan? Wahai orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian, kan? Dan ayat yang lain Allah Taala sebut lagi, suratun anzalnaha wa faradnaha. Inilah satu surah yang kami turunkan ia dan wajib hukum-hukumnya yang ada di dalamnya. Banyak, ya, ayat-ayat yang ceritakan yang berkaitan dengan akidah. Sebab tu bila kita sebut belajar akidah, i'tikad yang jazam, i'tikad yang putus, yang benar-benar tidak ada keraguan, tetap dan teguh bahawa kita beriman keseluruhan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi Bani Israel, mereka ambil sebahagian dan tinggal sebahagian yang lain. Hari ini manusia gitu, orang kita, bab puasa tidak ada masalah, kan? Semua orang, tak ada pun kita dengar menolak hukum puasa, tak ada. Semua orang, maknanya menerima hukum puasa, bahkan dia lebih lagi puasa pada orang, kan? Kita tengok, ya. Bila bab haji tidak ada yang menolaknya. Kalau tolak pun ayah pain je, tuan-tuan, kan? Haji dia kat mana? Kat besuk. Boleh pergi besuk je buat haji. Ada juga orang tertarik, tuan-tuan. Bahkan sebagai pengikut dia hok belajar di Mesir pun ada. Nampak? Power tak ayah haji ni. Pasal apa boleh pergi haji, pergi besuk je, tak payah pergi Mekah, kan? Tapi maknanya secara umumnya tidak ada orang menolak. Tapi bila bab kembali kepada jinayat, itu sebut bab jinayat dan sebagainya, ada sebahagian yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, ataupun sama ada secara lisan ataupun tidak secara lisan, ya, tidak secara terang-terangan, bahkan ada yang secara terang-terangan dan sebagainya. Dan dia kata lagi, ya. Sini mana tadi? Ni. Banyaklah kita tengok tanggapan-tanggapan negatif, ya, yang dilontarkan kepada syariat Islam dan juga pelaksanaannya. Bagi kita orang yang beriman, tuan-tuan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar iman, maka kita tanamkanlah, ya, dan kita sampaikanlah kepada di luar sana, sahabat-sahabat kita yang masih belum faham, anak beranak kita, sepupu sepapak kita, tak kira di mana mereka, berikan kefahaman, keindahan. Hari ni mudah kita nak, kan, banyak viral-viral WhatsApp yang kita tengok dulu, selidik molek betul, siapa penulisnya dan sebagainya. Beri kefahaman kepada mereka secara langsung, kan? Kerana apa? Tugas kita lah, orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita berjuang atas jalan Allah Subhanahu wa taala ini, maka tugas kita lah menyampaikan dan beri kefahaman kepada masyarakat di luar sana, kan? Ya, supaya mereka kembali berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita harapkan, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, kerajaan Kelantan sendiri khususnya, ya, dapat melaksanakan hukuman hudud ini ataupun undang-undang jenayah syariat Islam ini. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ianya terlaksana, ya. Macam maknanya Tok Guru sendiri nak tengok, tak sempat nak tengok, tapi maknanya bahagian Tok almarhum Tok Guru Aziz ada dah, Allah Taala sedia pada dia, tuan-tuan, insya-Allah, kan?
kerana memperjuangkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri nak tengok pelaksanaan dia, kan? Kita cemburu dengan negara Brunei contohnya, dengan Aceh tuan-tuan. Mereka lebih mendahului kita. Sedangkan Brunei ni contohnya diambil daripada kita. Kerananya kita antara satu-satu negara ataupun satu negeri yang mewartakan, bertulis secara lisan, ya, pewartaan undang-undang kanun jenayah syariat Islam ini, ya. Kaedah-kaedah dia, kesalahan-kesalahan dia, hukuman dia ada belaka dah, ya. Ana ada lagi salinan ni, ya. Salinan warta kerajaan, ya. Negeri Kelantan, ya, hukuman hudud ini, orang undang-undang kanun jenayah syariah ini, kerajaan negeri Kelantan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita doa pada Allah Subhanahu taala, terlaksanalah hukuman Allah Subhanahu taala ini, dan daripada situ akan ternampaklah kebaikan-kebaikan, ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjamin keamanan kepada negeri Kelantan. Dan mudah-mudahan daripada situ, ya, akan sampai kepada kita, ya, maknanya orang kata tumpah, maknanya kalau kuah tu tumpah ke nasi jugalah akhirnya, dan sampai kepada kita insya-Allah, ya. Jadi sekadar tu saja tuan-tuan. Anda mohon maaf tersalah bicara, tersalah kata. Ada pula rekod ni mungkin ada silap dan salah, anda mohon maaf. Bagi tuan-tuan yang mendengarnya, kalau ada apa penambahbaikan, tegurlah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman, ya, kalaupun tak tak banyak sedikit insya-Allah, ya. Jadi anda mohon maaf salah kata sekali lagi, dan insya-Allah selepas ni kita akan ada program lagi, sama-samalah kita pakat-pakat dengar dan nanti kita sebarkan kepada masyarakat di luar sana. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.